Diganggu hantu air ketika memancing. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, cerita kali ini mengenai hantu air. Okey. Dan hantu air ni semestinya dia akan muncul di kawasan air, di kawasan tasik, kawasan sungai, kawasan laut, kawasan lombong. So, diceritakan sekumpulan pemuda, lebih kurang 4 orang begitu. Mereka ni mempunyai hobi memancing. Pantang ada tasik, lombong, sungai, kolam, mereka akan pergi memancing. Dan mereka akan memancing setiap minggu. Kalau orang yang mempunyai hobi memancing ni, memang dia punya ketagihan lain macam guys. Tanyalah orang-orang yang mempunyai hobi memancing, ya. Walaupun kalau macam bukan peminat memancing lah, ya, kalau dia pergi memancing, boring lah memancing ni ya. Kalau bukan orang yang bukan hobi lah. Tapi kalau orang yang memang hobinya memancing, guys, kalau tak ya di mana-mana kawasan laut yang berair yang boleh memancing, confirm mereka akan semangat untuk pergi memancing. Dan mereka sanggup melaburkan duit untuk membeli barang-barang pancing, walaupun barang-barang pancing tersebut mahal. Itulah orang-orang yang mempunyai hobi memancing ni. So guys, kita kembali kepada cerita. Cerita hantu air. Jadi mereka pun pergi ke satu tasik. Tasik itu memang terkenal mempunyai pengunjung pemancing yang ramai. Dan dikatakan ikan-ikan di tasik tersebut banyak dan besar belaka. So mereka pun sudah bersedia. Mereka sudah berbincang untuk memancing di tasik berkenaan. So mereka pun berkumpul dan naik satu kereta sajalah dan pergi ke tempat berkenaan. Dan mereka pergi selepas waktu maghrib. Kira macam di antara senja dengan malam lah. Selepas maghrib mereka bertolak dan menuju ke tasik berkenaan. Dan bila sampai ke tasik berkenaan, mereka tengok ada beberapa lagi lah pemancing, kaki-kaki pancing pun turut berada di tasik berkenaan. So mereka pun bersiaplah peralatan-peralatan memancing mereka. Orang pasang umpan, ada yang guna umpan betul, ada yang guna umpan tiruan. So mereka pun 4 orang ni cari pot masing-masing, tapi tidak jauh lah, lebih kurang berdekatan begitu ya. Dan mereka pun umpanlah joran mereka ke dalam tasik. Asyik-asyik mereka memancing, tiba-tiba hujan turun renyai. Gerimis. Tengok, alamak, hujan gerimis pula orang cakap kan. Tapi mereka tidak peduli. Mereka teruskan saja memancing. Dan mereka nampak pemancing-pemancing lain sudah berkemas. Macam kemas. Untuk sebab hujan lah, sebab orang tahu mungkin hujan semakin lebat. Dan tidak lama kemudian hujan sudah semakin lebat. Dan apabila hujan semakin lebat, setiap joran mereka ni yang kaki pancing ni, sekawan ni, lincah pula. Ikan tarik dorang punya joran. Dorang cakap, ada ikan pula ni. Jadi dorang pun gulung. Wow, ikan adalah ikan-ikan yang besar-besar lagi tu. So mereka pun rancak memancing kerana banyak ikan memakan umpan mereka. Mereka pun umpan joran lagi. Dapat lagi ikan, umpan joran lagi, dapat lagi ikan. Dan hujan semakin lebat ketika itu. So salah seorang pengunjung yang sudah bersiap, salah seorang pemancing yang berdekatan dengan mereka sudah siap memberi amaran kepada mereka. Dek, dia cakap, kawasan ni keras, ya, kawasan ni agak keras dek, ya, kalau boleh jangan lama-lama sangat mancing, terutama pada waktu hujan begini. Cakap sebab ramai yang jadi mangsa, ya, kawasan ni agak keras. Tapi mereka hanya mengangguk. Okey bang. Mereka tengah asyik, ya, menarik joran mereka sebab ikan semakin lincah, semakin banyak yang mereka dapat. So abang yang memberi amaran tadi itu pun sudah jalan dan mereka teruskan lagi, ya, memancing walaupun hujan semakin lebat. Mereka sudah basah kuyup tapi mereka tidak peduli. Mereka terus saja, ya, aktiviti memancing mereka sebab joran mereka tidak putus-putus dengan
tangkapan ikan. Okey, umpan joran saja tidak sampai 5 minit umpan mengena. Umpan joran tidak sampai 5 minit umpan mengena. Hinggalah satu masa tiba-tiba air di tasik berkenaan berkocak, macam beralun, macam ada ombak. Jadi mereka heran. Mungkin orang cakap mungkin banyak ikan kot kan. Tidak lama kemudian air tasik berkenaan tiba-tiba dia macam berpusing dan wujud satu pusaran dari kecil hingga menjadi pusaran besar, dan air tasik berkenaan menjadi macam puting beliung berpusar. Semua mereka terkejut dan cakap, kenapa air ni begini? Dan guys, joran-joran mereka yang tadi asyik mereka umpan tertarik oleh air pusaran berkenaan, dan salah seorang rakan mereka cuba mencapai tangkap joran, sebab joran ni bukan yang murah-murah guys. So kalau kau tertarik masuk dalam air, satu kerugian besar lah ya. Jadi salah seorang rakan mereka ni cuba selamatkan joran yang tiba-tiba tertarik oleh air pusaran ya, pusaran. Dan bila rakannya cuba tarik, dia terikut sekali arus ya, arus hendak menuju ke air pusaran berkenaan. Dan rakan-rakan yang lain yang Allah Akbar, woi man, jangan kau pergi air tu. Dia cuba kembali ke darat tapi tidak dapat. Dia cuba berenang ke darat tapi dia dibawa arus. Panik kawan-kawannya. Kawan-kawannya cuba capai tangan rakannya ya, tapi tidak tercapai, tidak dapat. Kawannya cuba melawan arus, makin dilawannya arus, makin cuba ditarik oleh air pusaran berkenaan. Nasib baik salah seorang rakan mereka ada bawa tali. Okey, tali macam tali ikat perahu itulah ya. Dia umpan dengan rakannya, dia suruh tangkap tumat, tangkap tali tumat. Rakan terus tangkap kuat-kuat, dan mereka 3 orang ramai-ramai tarik rakannya yang berada di air tu. Nasib baik rakannya tu gulung tali tu di tangannya dan harap rakannya tarik sekuat yang boleh. Mereka tarik walaupun arus tu semakin kuat. Keletihan mereka. Akhirnya mereka berjaya juga tarik rakannya tu ke darat. Dan mereka berasa kepenatan. Bukan tarik umpan, tarik rakan mereka tu. Air masih berpusar. Tiba-tiba guys, muncul satu sosok badan seperti manusia ya, berwarna hitam dan berlendir ya. Dan bila mereka lihat, tengok matanya betul-betul warna merah dan seperti seekor ikan tapi menyerupai orang. Ya, mereka terkejut dan salah seorang rakan yang bercakap, "Woi guys, hantu air guys, hantu air. Naik, lari." Mereka terus lari. Tarik rakan yang di air tu, bawa lari terus masuk ke dalam kereta. Umpan-umpan mereka, dorang punya barang-barang pancing mereka tinggalkan ya. Termasuklah ikan yang mereka baru tangkap letak dalam satu bekas tu dorang tinggalkan. Terus lari masuk ke dalam kereta mereka. Orang cakap, barang-barang pancing kita macam mana? Salah seorang rakannya lah, pedulilah, nantilah kita esok ambil ke. Tunggu hari terang ke, gila kau. Ada hantu air tu Jo. On kereta, terus belah. Cari stesen minyak yang berhampiran. Tercungap-cungap mereka ya. Tambah-tambah seorang rakannya yang baru saja, yang hampir lemas tu, lagilah keletihan habis ya, seperti ketakutan akibat arus deras. Dan mereka berehat di stesen minyak dan cuba tenangkan diri dengan apa yang mereka lihat tersebut. Mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Nasib baik semua selamat, dan mereka menyesal tidak dengar arahan daripada abang yang pertama nasihat mereka tersebut. Dan selepas hujan reda ya, baru mereka memberanikan diri untuk kembali ke tasik berkenaan. Dan bila mereka sampai ke tasik berkenaan, tasik sudah tenang semula. Dan bila mereka lihat barang-barang pancing mereka habis bertaburan, dan ikan dalam bekas yang mereka tangkap tu kosong guys, hilang. Mereka sudah tidak peduli. Mereka kemas barang-barang mereka yang bertaburan, masuk dalam kereta dan jalan. Dan salah seorang rakannya, guys, rugi kita guys, banyak rugi kita hari ini. Joran hilang, barang-barang pancing hilang ya, ikan tak dapat,
Dan rakannya seorang lain dia cakap, tak apalah, dia cakap, yang penting nyawa kita selamat. Barang-barang pancing ni kita boleh beli, tapi nyawa kita tidak boleh beli. Dan mereka tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Dan selepas kejadian itu, mereka tidak lagi memancing di tasik berkenaan. Mereka sudah trauma dengan kejadian hantu air di kawasan tasik tersebut. So guys, itulah dia kisah seram diserang hantu air. Ya, kisah ini saya rasa mungkin ada betulnya. Ya, kita jangan terlalu teruja, ya, hingga kita lupa, ya, leka dengan apa yang berlaku di tasik berkenaan. Dan betul kata rakannya itu, biarlah barang-barang joran itu hilang, yang penting nyawa jangan hilang. Sebab barang-barang joran, barang-barang pancing boleh dibeli, tapi nyawa tidak boleh dibeli. So guys, setakat itu saja kisah seram saya kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Ali bosku, Assalamualaikum.